Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi tadabbur suratul Waqi'ah. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan atau petang ini kita akan menyambung semula bagi ayat yang ke-62 ya. Jadi saya akan bacakan pada ayat 62 sehinggalah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat 62 sehingga pada ayat 74. Dan demi sesungguhnya kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali yang pertama. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan, yakni peringatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, Ia berkuasa membangkitkan kamu hidup semula jua pada hari kiamat. Ayat 63, maka mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu melihat apa yang telah kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Sambil kamu berkata, sesungguhnya kami ini sedang menanggung kerugian kerana tidak ada hasil tanaman. Bahkan kami hampa dari mendapat sebarang hasil. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum, yakni daripada mata air? Kamukah yang menurunkannya dari langit atau dari awan, atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kendaki, kami akan jadikan dia masin. Maka ada baiknya kalau kamu itu bersyukur. Akhirnya tidaklah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek. Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya atau kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah. Itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran daripada hari akhirat.
dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang yang bermusafir. Ayat 74, oleh yang demikian, wahai orang-orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai syukur atas nikmat-nikmatnya. Baik, daripada ayat 62 sehingga kepada ayat yang ke-74, ayat ini Allah Ta'ala menyambung lagi berkenaan dengan beberapa peringatan Allah Ta'ala kepada umat manusia agar mereka mensyukuri beberapa perkara kurniaan dan nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka. Yang mana sebahagian daripada nikmat-nikmat itu adalah merupakan nikmat yang menjadi keperluan asas bagi manusia. Dan di sebalik nikmat-nikmat keperluan asas itu, ia terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dan terdapat bukti-bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menghidupkan dan membangkitkan semula manusia pada hari kiamat. Baik. Jadi kita nak kembali pada ayat 62. Ayat 62, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang asal kejadian manusia yang pertama. Allah kata, kamu manusia telah tahu yang kamu berasal daripada Nabi Adam alaihissalam, yang Allah menciptakan baginda alaihissalam daripada tanah. Ini menarik ya. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, bahawasanya orang-orang kafir musyrikin Mekah dan orang-orang ahli kitab, tapi ayat ni ditujukan pada musyrikin Mekah, disebabkan kerana mereka tak beriman pada hari kiamat. Sedangkan mereka percaya melalui lidah ahli-ahli kitab yang mengatakan Nabi Adam yang merupakan asal manusia berasal daripada tanah. Diciptakan daripada tanah. Maka sudah pastilah Allah Ta'ala juga berkuasa menciptakan manusia kembali daripada tanah. Baik. Jadi daripada ayat yang ke-62 ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang berkuasa menciptakan, maka dia juga berkuasa mengembalikan. Dekat sini ayat ni menunjukkan pada kita, sekiranya Allah Ta'ala berkuasa menciptakan daripada benda yang tiada kepada ada, maka sudah pasti ia lebih berkuasa untuk mengembalikan benda yang sudah ada kepada ada semula. Benda yang sudah ada kepada ada semula. Baik, ini kita boleh lihat bagaimana Allah SWT menyatakan Nabi Adam dicipta daripada tanah. Dan bila manusia mati, meninggal dunia, mereka dikembalikan ke dalam tanah. Dan daripada tanah itu nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan manusia semula di padang mahsyar. Jadi, ia bukanlah satu perkara yang sukar bagi Allah atau sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sebab sebelum Nabi Adam wujud, Allah telah menciptakan tanah. Daripada tanah itu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sekarang ini manusia bila dia mati, dia telah menjadi sebahagian daripada tanah. Ya, maknanya dia telah pun menjadi sebahagian daripada kandungan tanah. Sebab dia dimakan oleh tanah. Maka sudah pastilah Allah Ta'ala berkuasa mengembalikan mereka semula pada hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu daripada tanah. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ayat ini Allah Ta'ala memberikan hujah kepada orang-orang kafir Quraisy yang menafikan kekuasaan Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia yang telah mati. Maka ia tertolak kepercayaan mereka kerana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan sesuatu
maka ia juga berkuasa untuk mengembalikan sesuatu. Ya, baik. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya manusia akan dikembalikan sebagaimana ia diciptakan. Sebab Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. Allah kata, sebagaimana kamu dahulu diciptakan pada penciptaan yang pertama, maka kamu juga akan dikembalikan di hari akhirat sebagaimana kamu diciptakan. Maka kalau kita lihat dekat sini, Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kita melihat bagaimana keadaan kita sewaktu kita diciptakan dahulu. Kalau kita lihat, ayat ini Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk mengambil peringatan. Tadhakkarun. Kenapa kamu tidak mengambil peringatan atau pengajaran? Baik, apa peringatan itu? Iaitu peringatan yang dimaksudkan adalah bagaimana manusia ketika mereka datang ke dunia dahulu dalam keadaan mereka itu tidak berpakaian, dalam keadaan mereka itu lemah. Bayi kan lemah, tak boleh berjalan, belum boleh melihat dengan baik, belum boleh mendengar dengan baik, belum memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, ya, dan selemah-lemahnya. Dan mereka datang dalam keadaan tidak berpakaian, mereka datang dalam keadaan berkaki ayam, mereka datang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak berkhitan. Maka oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Falaula tazakkarun." Kenapakah kamu tidak mengambil peringatan sebagaimana kamu nanti apabila kembali pada hari akhirat, kamu akan dikembalikan sebagaimana kamu datang ke dunia dahulu. Ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda menyebutkan yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka itu hufatan. Hufatan mana berkaki ayam. Kemudian uratan dalam keadaan bertelanjang bulat. Ghurlan, yakni dalam keadaan tidak berkhitan. Maka inilah keadaan sewaktu manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ya? Jadi ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada manusia supaya manusia mengambil peringatan sebagaimana mereka datang ke dunia dahulu dalam keadaan lemah, dalam keadaan telanjang, tak berpakaian dan sebagainya, mereka juga akan kembali pada hari akhirat menghadap Allah dalam keadaan yang sama. Tak berpakaian, dalam keadaan tak berkhatan dan dalam keadaan lemah. Tapi lemah tu bukan dalam bentuk bayi lah. Lemah tu dalam keadaan mereka tak boleh menyelamatkan diri, mereka tak boleh menolong orang, bahkan menolong diri sendiri pun mereka tak boleh, apatah lagi nak menolong orang. Mereka nak menyelamatkan diri sendiri pun tak boleh, apatah lagi menyelamatkan orang. Begitulah keadaan sewaktu manusia dibangkitkan adalah persis sebagaimana sewaktu mereka didatangkan ke dunia dahulu, ya. Ini di antara beberapa gambarannya. Baik. Kemudiannya yang kedua, kita lihat daripada ayat ini juga, iaitu Allah Subhanahu Taala nak menyatakan bukan sekadar kita datang ke dunia itu dalam keadaan lemah dan sebagainya, tapi kita datang ke dunia juga adalah dalam keadaan kita bersih. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Maksudnya dalam keadaan bersih, di atas fitrah keimanan, di atas fitrah tauhid, ya. Sehinggalah kedua ibu bapanya yang mencorakkannya. Maka dekat sini menunjukkan pada kita bezanya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali
dalam keadaan membawa amal masing-masing. Kalau kita datang kat dunia, kita datang dalam keadaan bersih, datang dalam keadaan tiada noda dan nista, tiada dosa, dan kita datang dalam keadaan fitrah. Tapi kita bedanya, kita kembali kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat, kita kembali dengan amal. Baik, maka dekat sini Quran menyatakan bahawasanya kita akan kembali pada hari kiamat dengan membawa pulang beberapa perkara. Yang pertama, semua manusia apabila balik pada hari akhirat, mereka akan membawa pulang iaitu iman mereka atau kepercayaan mereka ataupun keyakinan mereka. Ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan ahli keluarga mereka dan apa yang mereka sembahkan sewaktu di dunia dahulu. Ya, sewaktu di dunia dahulu. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Sekejap ya. Sekejap, saya nak cari ayat dia. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-22, demikian juga Allah Ta'ala ada berfirman dalam surah Al-Furqan pada ayat 17. Allah kata apa? Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan pada hari akhirat mereka tu dibangkitkan bersama dengan apa yang mereka sembahkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Maknanya kita akan dibangkitkan bersama dengan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dikembalikan. Kalau kat dunia kita datang dalam keadaan fitrah, kalau dekat akhirat kita akan balik selain daripada membawa iman kita, kita juga akan membawa iaitu amal yang soleh. Sebab tu dah ayat Quran Allah Ta'ala sebut, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quranul Karim, siapa yang datang kembali menghadap aku, maknanya berjumpa dengan aku pada hari akhirat nanti dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman dan juga qad amilas salihat, dan dia juga mengerjakan amal yang soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu adalah golongan yang Allah akan berikan darjat yang tinggi di dalam syurga Allah Ta'ala. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taha pada ayat 75. Ya. Baik, jadi yang kedua yang kita bawa balik bertemu dengan Allah selain pada iman kita adalah amal-amal yang soleh. Baik, bila kita sebut tentang amal yang soleh, apa makna amal soleh? Apa itu amal soleh? Amal soleh sebagaimana yang diberikan takrifan oleh oleh uh, Imam Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan iaitu semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang memberikan kebaikan kepada manusia dunia dan akhiratnya, dan yang membersihkan hatinya dan juga peribadinya.
Itu amal saleh. Maknanya sama ada apa yang Allah suruh atau apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh untuk kita buat dan apa yang Allah larang untuk kita tinggalkan, yang mana setiap suruhan dan larangan itu matlamat dia adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita di dunia ataupun di hari akhirat, ya, kebaikan kepada kita di dunia ataupun di hari akhirat. Kemudiannya amal itu membersihkan hati kita, dan demikian juga amalan itu memberi kesan kepada peribadi kita, akhlak kita dan syakhsiah kita. Maka itulah yang disebut sebagai amal yang soleh. Yang ketiga, kita bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat itu adalah dengan kita membawa pulang yang disebutkan sebagai apa ni, dalam ayat Quran tu, keluarga. Membawa pulang ahli keluarga ataupun zuriat-zuriat yang soleh atau yang beriman. Selain daripada kita bawa balik amal kita, iman kita juga adalah ahli keluarga yang beriman, yang Allah Ta'ala akan pertemukan dan akan letakkan mereka ini bersama-sama pada hari akhirat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh zuriat-zuriatnya yang beriman, maka kami akan pertemukan mereka pada hari kiamat. Ya, kami akan pertemukan mereka pada hari kiamat di atas keimanan dan amalan mereka. Dan kami tak akan mensia-siakan setiap amalan-amalan sesama mereka di antara satu dengan yang lain. Ini membuktikan bahawasanya amalan yang dikerjakan oleh zuriat kita juga Allah Ta'ala boleh menjadikan ia adalah sebahagian daripada amalan kita juga. Ya, amalan kita juga. Baik. Kemudian kita kembali kepada ayat yang ke-63. Setelah mana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kepentingan untuk kita mengambil pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran untuk ingat hari di mana kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana kita datang, kita jangan lupa tentang hari yang kita akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, iaitu pada hari kiamat. Sekarang ni Allah Ta'ala ingatkan pada kita tentang nikmat yang seterusnya, iaitu Allah Ta'ala kata tentang nikmat tanaman. Allah suruh kita melihat apa yang kita tanam. Tak kisahlah kita tanam gandum ke, tanam pokok buah ke, tanam apa-apa pohon ke. Allah kata, bila kamu memerhatikan pada apa yang kamu tanam, Allah kata, apakah kamu yang mengeluarkan hasilnya atau kami yang mengeluarkan hasil apa yang kamu tanam itu? Tengok ya. Okey, saya nak tanya, dekat sini kita nak tengok satu tadabbur yang penting. Lepas Allah cerita kepada kita tentang persediaan untuk kita bawa pulang bekal kepada Allah pada hari kiamat, dengan Allah suruh kita ingat balik macam mana Allah ciptakan kita dulu. Allah ciptakan Nabi Adam dulu daripada tanah, so Allah juga akan kembalikan kita daripada tanah tu untuk hidup semula pada hari kiamat. Okay, lepas Allah suruh kita fikir tentang kita akan kembali semula pada hari kiamat dan kita kena persiapkan bekal yang perlu untuk kita bawa balik pada hari kiamat. Lepas tu Allah ajak kita untuk melihat pada tanaman. Ya, untuk melihat pada tanaman
iaitu benih yang kita tanam, benih yang kita semai, mana biji-biji pohon, biji-biji pokok, semua yang kita ambil, yang kita semai ni, yang kita tanam ni, Allah suruh kita tengok benda tu. Allah kata, kitakah yang mengeluarkan kita telah mengeluarkan tunas daripada benih itu, atau Allah yang mengeluarkannya? Ini ayat ni sama sekalian 63 dan 64. Okay, kenapa Allah suruh kita tengok tanaman? Pertama, kerana tanaman ini adalah sesuatu perbuatan yang dekat dengan orang Arab. Tanaman ni sesuatu benda yang dekat dengan masyarakat orang Arab. Sebab orang Arab ni mereka banyak makan daripada gandum. So mereka memang bercucuk tanam, mereka memang petani, pekebun kan, buah kurma dan sebagainya. Jadi mereka, benda tu memang jadi satu kebiasaan bagi mereka, dan mereka selalu nampak. Apa yang mereka nampak? Mereka nampak yang menumbuhkan pohon ni bukanlah kekuatan mereka, bukanlah keupayaan mereka, tapi Allah. Sebab mereka pernah tanam gandum, tak jadi. Mereka pernah tanam buah kurma, tak keluar hasil. Dan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Maknanya, secara realitinya, manusia tahu yang menumbuhkan pohon dan pokok ni Allah. Sebab pernah kita tanam, pokok keluar, tapi buah tak ada. Pernah juga kita tanam, pokok pun tak keluar, buah pun tak ada. Pernah juga manusia tanam, iaitu keluar pokok, buahnya ada, tapi sekali itu sajalah. Lepas tu tak ada dah lah. Mati terus pokok tu. Dan pernah juga manusia bila dia tanam, keluar buah, dan buah itu tidak terputus-putus hasilnya. Baik. Maka disebabkan oleh kerana itu, Allah ajak manusia tengok pada tanaman ni, kerana ia adalah sesuatu benda yang dekat dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Okey. Kenapa Allah sebut pohon dan tanaman dulu? Ini kita nak tengok dari segi tadabbur dia, pengajaran dia. Kerana pohon dan pokok ni, dia perlu ditanam di dalam tanah. Mana ada kita tengok pokok tanam kat udara, pokok tanam dekat dinding, tak pernah lah. Memang takkan hidup lah pokok tu. Pokok mesti memerlukan tanah. Bila dia ada tanah, dia boleh hidup. Dan dia tak boleh hidup tanpa tanah, kecuali pokok tiruan lah, artificial. Dia mesti kena ada tanah. Kalau ada tanah, dia hidup. Tak ada tanah, dia mati. Baik. Begitulah Allah Ta'ala beri gambaran yang Allah berkuasa menghidupkan benda yang mati. Berkuasa menghidupkan benda yang mati. Sama ada dengan asbab atau tanpa asbab. Allah boleh hidupkan sesuatu tanpa asbab, maknanya tanpa perlu apa-apa perantaraan pun boleh. Dan Allah boleh menciptakan sesuatu juga dengan asbabnya. Kedua-duanya berkuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maka disebabkan oleh kerana itu, kalau kita memahami ayat ini, Allah Ta'ala mengajak manusia lihat, apabila mereka letakkan benih, biji itu dalam tanah, benih itu hidup ke mati? Benih itu mati. Benih itu mati. Dan Allah boleh keluarkan daripada benih yang mati itu, bila dia letak dalam tanah, dia duduk dalam tanah, benih yang mati itu Allah boleh jadikan dia hidup. Bila dia hidup, dia keluar tunas dia, akhirnya dia menjadi sebatang pokok, dan akhirnya dia berkembang, keluarkan dahan, keluarkan tunas lagi. Akhirnya lama-kelamaan dia akan mengeluarkan buah-buahan dan hasil-hasilnya yang memberi manfaat kepada manusia. Baik. Maka kat sinilah pengajaran yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita, iaitu pengajaran dari sudut bagaimana Allah SWT nak menyatakan Allah berkuasa menghidupkan benda yang mati kepada hidup, atau benda yang hidup kepada mati,
Dan Allah berkuasa mengeluarkan daripada benda yang mati, benda hidup, sebagaimana Allah berkuasa untuk mengeluarkan daripada benda yang hidup tu benda yang mati. Sebagaimana Allah sendiri sebut dalam Quran, yukhrijul hayya minal mayyit wa wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah berkuasa mengeluarkan daripada benda yang mati, benda hidup. Biji mati, pokok hidup. Kemudian Allah juga boleh mengeluarkan daripada benda yang hidup, benda mati pula. Pokok hidup. Dia keluarkan buah yang mati. Bila kita makan, buah tu tak lebih hidup dah. Dia tak berkembang dah. Jadi kita kena tanam dia balik. Maka begitulah Allah nak bagi perumpamaan pada ayat 63. Pengajaran selain daripada nak mengatakan Allah berkuasa menghidupkan benda yang mati dan mematikan benda hidup. Mengeluarkan benda yang mati itu benda hidup. Atau mengeluarkan benda-benda hidup itu benda yang mati. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menyatakan pada ayat 63 dan 64 ni, bagaimana Allah berkuasa mengembalikan dan menghidupkan semua manusia dan jin pada hari kiamat. Maka mengapa manusia itu mendustakan? Mengapa manusia itu tak nak beriman pada hari kiamat? Sedangkan mereka sendiri bercucuk tanam, mereka sendiri melihat bagaimana Allah mengeluarkan daripada tanah tu benda yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Berapa banyak kita tengok tanah yang lapang, tak ada orang bercucuk tanam padanya, tetapi Allah Ta'ala jadikan secara semula jadinya, dia menjadi sebuah taman, kebun yang indah dan banyak memberi manfaat kepada manusia. Baik. So, pengajaran kedua, Allah Ta'ala nak menyatakan yang Allah berkuasa mengembalikan dan menghidupkan manusia semula pada hari qiyamah sebagaimana Allah berkuasa mengeluarkan pokok, mengeluarkan tunas daripada tanah, daripada biji yang mati yang telah disemai di dalam tanah. Ya? Baik. Dan juga menunjukkan yang Allah berkuasa menghidupkan sesuatu dengan bersebab atau tanpa sebab. Dengan sebab pun boleh, tanpa sebab pun Allah berkuasa kedua-duanya sekali. Ya, baik. Kemudian ayat yang ke-63 dan 64 ini juga ada satu pengajaran yang juga kita kena lihat dekat sini, iaitu selain daripada Allah suruh kita tengok tanaman kita tu sebagai tanda yang Allah berkuasa hidupkan kita, bangkitkan kita balik pada hari kiamat, ada mesej lain juga, pengajaran yang Allah nak sampaikan. Iaitu Allah nak menyatakan kepada kita tentang siapakah yang memberikan kepada manusia itu rezeki. Ya, siapakah yang memberi rezeki kepada manusia? Bukan sekadar nak bagi tahu Allah boleh menghidupkan balik manusia mati. Tapi bila kita bercucuk tanam, daripada cucuk tanam tu kita dapat hasil. Hasil buah, hasil gandum, hasil semualah, hasil padi dan sebagainya yang kemudiannya memberi keuntungan, memberi kekayaan, memberi hasil kepada kita. Baik. So maknanya kat sini Allah nak sampaikan apa? Pengajaran yang seterusnya, iaitu mengajak manusia mensyukuri nikmat rezeki daripada makanan-makanan yang menjadi keperluan asas mereka. Maknanya sebab tu dalam ayat Quran kalau kita baca Allah sebut afala yanzuru apa dalam ayat Quran tu, falyanzuril insanu ila ta'amih. Kenapa manusia tidak memerhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan. Allah kata falyanzuril insan, wahai manusia, perhatikanlah kamu pada ta'ami, pada makanan kamu, kata Allah. Ya, perhatikan kamu pada makanan kamu. Macam mana Allah ciptakan buah, Allah ciptakan beras, gandum. Kita dapat ni benda yang dah diproses. Tapi proses nak terbentuk gandum, padi, buah tu, dia merupakan proses yang begitu rapi, proses yang begitu sukar, yang betul-betul Allah jagalah, Allah susun dengan penuh sistem dan Allah pelihara. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tak jaga hasil tanaman kita,
manusia pun akan putus bekalan makanan dan makanan simpanan mereka, dan mereka pun akan mati dalam kelaparan. Jadi Allah Ta'ala nak sebut pada ayat ni juga, selain daripada, ingat tak pada kita bincang pada ayat 59 dulu, Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat penciptaan dan kejadian Allah wujudkan kita. Dalam konteks ayat ni, Allah Ta'ala menyuruh kita juga mensyukuri atas nikmat pemberian rezeki daripada Allah. Maknanya bila Allah bagi rezeki kepada kita, Allah tak putuskan rezeki pada kita, Allah sediakan ruang rezeki pada kita. Bila kita usahakan sikit saja, yang lain semuanya Allah kawal dengan sistem dia, dan jadikan dengan kehendaknya benda tu menjadi, mengeluarkan hasil, kemudiannya manusia mendapat habuan keuntungan daripadanya. Tapi malangnya, bila manusia mendapat rezeki, mereka menyandarkan rezeki itu pada sekutu Allah. Menyandarkan rezeki itu pada berhala, kepada makhluk, kepada manusia. Tapi mereka hilang keyakinan dan pergantungan yang pemilik rezeki itu adalah Allah, yang mereka tak nampak di sebalik semua kerja-kerja yang Allah telah susun untuk memudahkan ia mendapatkan rezeki. Allah mudahkan tanah, Allah mudahkan air hujan turun, Allah mudahkan tindak balas biologi ataupun kimia yang menyebabkan pokok tu boleh tumbuh. Kemudian Allah mudahkan pokok itu cepat membesar. Allah mudahkan supaya pokok tu boleh mengeluarkan hasil. Itu semua dalam sistem Allah yang Allah kawal rapi dan selia. Tapi malangnya manusia, kalau perkara asas kejadian mereka, mereka tak boleh bersyukur, ataupun perkara asas dari sudut mensyukuri kepada nikmat rezeki yang Allah bagi pada mereka, maka kalau benda yang sekecil itu pun mereka tak mampu bersyukur pada Allah, ini kan pula mereka hendak bersyukur pada Allah Ta'ala dalam perkara yang lebih besar lagi. Ya, ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada kita. Ya, sekejap ya, saya nak cek bateri ni, takut bateri nak habis. Sekejap ya, tinggal berapa lagi ni. Okay, kita ambil satu lagi. Baik. Okey, kita kembali balik. Pada ayat 63 dan ayat 64. Okey, selepas Allah bercerita tentang rezeki, supaya manusia ni bersyukur, sebab kadang-kadang Allah datangkan kemarau, Allah datangkan banjir, Allah datangkan macam-macam lah. Kadang-kadang tak ada kemarau, tak ada banjir, tapi tanah tu tak menjadi. Hasil tak ada. Manusia dah mula bimbang, risau, gelisah. Dan mereka ketika itu barulah kembali mencari Allah dan meminta dan memohon pada Allah. Itu sifat manusia yang Allah ingatkan. Last kali yang saya nak cerita pengajaran boleh kita ambil 63 dan 64 adalah Allah mensifatkan manusia ini adalah seperti tanaman-tanaman. Ini saya lihat kepada ada sebuah hadis. Pengajaran ini berpandukan kepada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak tengok ya. Bukan saya yang umpamakan, ini pengajaran ni kita ambil berdasarkan kepada uh, gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Baik, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Baginda menyatakan bahawasanya manusia ni yang balik pada hari kiamat ni, balik jumpa Allah hari kiamat ni, macam pokok lah. Ada pokok masam, ada pokok manis, ada pokok buahnya tawar.
Macam-macam lah. Macam itulah manusia. So dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, perumpamaan aku, kata Nabi, sebagai utusan yang membawa hidayah dan ilmu adalah seperti air hujan yang turun ke atas muka bumi. Air hujan yang jatuh ke atas tanah. Tanah tu siapa? Tanah tu manusia. Tanah tu manusia. Air hujan tu apa? Air hujan tu adalah petunjuk dan ilmu yang Nabi Muhammad SAW bawa. Maka Nabi kata, bila manusia yang dapat hidayah dan ilmu ni, tanah ni terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama Nabi kata, tibah. Tanah yang paling bagus. Bila dia kena air hujan, dia dapat keluarkan mata air, dia keluarkan tumbuh-tumbuhan, dia keluarkan buah-buahan. Ada satu lagi pokok pula dah. Satu lagi tanah pula, dia tak mengeluarkan pokok-pokok, dia tak mengeluarkan tanaman. Dia hanya sekadar menakung air sahaja. Supaya manusia dapat minum air itu dan boleh cedok air itu untuk siram tanaman orang lain. Ada satu lagi tanah pula, dia air pun dia tak serap, pokok pun dia tak keluarkan. Maka begitulah gambaran yang Nabi SAW nak sampaikan pengajaran dia kepada kita daripada ayat 63 dan ayat 64 ini. Nak bagi tahu, manusia ni yang balik pada hari akhirat samalah seperti pokok yang turun air hujan. Minta maaf, sama seperti tanah yang turun air hujan. Ada tanah, kita dah letak benih semua, turun air hujan pun tak keluar pokok apa juga. Ada yang keluar pokok, tak keluar hasil. Ada yang keluar pokok, keluar hasil, dan hasilnya itu lebat. Ada yang hasilnya tak lebat. Macam itulah manusia. Manusia ada yang seperti tanah, keluar pokok banyak, hasil lebat. Pokok yang banyak tu iman dia, tunjang dia. Buah yang banyak tu amal soleh dia. Ada yang lebat buahnya, alhamdulillah. Ini tanah yang sangat baik. Perumpamaan tanah tu kita lah, sebab Nabi Adam daripada tanah. Ada pula tanah, turun air hujan, keluar pokok. Iman dia okey. Pokok tak berapa banyak. Buah pun tak berapa banyak juga. At least adalah. Tapi ada yang air hujan turun, hidayah ilmu turun, pengeringatan turun. Tapi dia keluarkan pokok. Tapi tak ada buah. Maknanya beriman saja. Amal soleh tak ada. Ada yang lebih dahsyat. Dah turun air hujan kat tanah tu. Pokok pun tak keluar. Buah pun tak ada. Maka inilah orang-orang yang malang. Ya? Orang-orang yang celaka apabila kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu di antara yang disebutkan berdasarkan kepada ayat yang ke-64.